Okay, kita bagaimana didikan yang seterusnya yang Allah berikan kepada Rasulullah, selalu bersikap sabar. Ini yang kita gagal sangat ni. Dah tua-tua lagi kononnya tak sabar. Patutnya dah tua lagi sabar. Kita dah tua, orang tua mana boleh sabar. Aduh. Patutnya orang muda yang tak boleh sabar. Tapi orang muda pun patut sabar, orang tua pun patut sabar. Sebab Nabi diperintah untuk bersikap sabar. Ini dapat kita lihat dalam surah Luqman. Okey? Surah Luqman ayat Allahu Akbar. Ayat 17. Okey? Surah Luqman ayat 17. Kalau yang sempat baca buka mushaf, bukalah. Okey? Surah Luqman ayat 17 yang memerintahkan Rasulullah. Mari kita tengok sekali apa maksudnya. Dan bersabarlah di atas segala bala bencana. Okey, segala bala bencana yang menimpamu. Yang Allah bagi kat kamu tu sabarlah. Okey? Sesungguhnya demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikendaki dan diambil berat melakukannya. Allah perintah sabar. Aku bagi musibah ambil. Aku bagi rezeki ambil. Aku bagi senang ambil. Aku bagi susah pun ambil. Aku bagi susah kamu kena taat. Aku bagi senang kamu kena taat. Bukan bila senang tak payah taat. Bila susah baru taat. Ni masalah besar kita. Oh, dia senang ni. Okey, bolehlah solat. Dah susah, tak payah solat. Jangan. Allah tidak pernah zalim. Allah tak pernah kejam. Allah tak pernah buruk sangka. Allah tak pernah bagi yang salah. Allah tak pernah bagi takdirnya tak tepat. Okay? Takdir Allah itu tepat. Takdir Allah itu benar. Dan apa yang Allah bagi itu memang mahunya Allah. Bukan nak dera kita. Nak panggil kita balik jumpa Allah. Sebab itu kita tak boleh hidup tanpa rezeki Allah. Kalau rezeki Allah nak dicari, rezeki Allah nak diambil, nak diminta, kulu kile cari rezeki Allah, kenapa tak dekat dengan Allah? Bila dekat dengan Allah, pasti rezekinya lebih mudah. Ni kekuatan. Kadang-kadang Allah bagi lebih susah supaya kamu lebih sungguh-sungguh. Lebih banyak zikir dengan aku. Lebih banyak solatnya dengan aku. Ini kekuatan. Lebih banyak syukurnya dengan aku. Kadang-kadang dapat sikit rungut. Kadang dapat banyak sombong. Allahu Akbar. Dapat banyak meloncat. Oh, saya orang kaya sekarang. Jangan main-main. Awak tak tahu ke saya kaya? Jangan. Tadi bisa baru saja dapat satu WhatsApp. Anaknya 11. Okay. 11. Bayangkan, ya Allah, Umi bila bayangkan anaknya 11. Dan semuanya dia dalam berjaya dari segi dunianya. Okay. 11 ada ijazah. 11 bekerja. 11-nya bergaji. Kata dia ada 2 kereta, ada 3 kereta, ada rumah besar, ada isteri, ada anak, ada suami. Tapi ayah berumur 69 tahun. Tidak pernah dapat panggilan selama 6, 7, 8 bulan dari anaknya. Bermakna anak tak kisah dengan ayahnya. Okay? Umi bila tengok video tu kata, ya Allah, ya Tuhan. Dia mengaku kenapa anak dia buat begitu. Bayangkan dia dari airport. Dia, kalau ikut kisahnya tadi, dia kata dia dari Alostar, nak balik ke Kuala Lumpur, turun di KLIA, telefon anak 3 jam tak sampai. 2 jam, 3 jam anak tak sampai. Nak minta dijemput dari airport. Bayangkan sedihnya jadi ayah. Okay? Maka kalau ini belum terjadi pada kita, tolong semak balik. Simpan sikit bil telefon, simpan sikit WhatsApp telefon tu untuk mak ayah. Ini WhatsApp orang berlori-lori, tapi ayah tak masuk, ibu tak masuk. Apa sebab dia kata begitu? Saya sangat insaf sekarang. Walaupun anak saya 11, nak panggil seorang pergi airport, tak boleh ambil saya. Akhirnya saya naik bas. Saya dah sampai rumah, baru anak telefon. Saya dah sampai ke airport. Bayangkan, bila dia cerita begitu, dia tidak menangis. Kerana apa? Sebab katanya, saya tidak pernah ambil berat pasal mak bapak saya. Saya tak pernah peluk bapak saya tak pernah telefon bapak saya, tak pernah belikan kasut bapak saya, mak saya. Jangan main-main. Walaupun videonya pendek, tetapi kesannya sangat besar. Saya tak sedih anak saya buat begitu kerana saya dulu buat kat mak ayah saya macam tu.
Saya bila agaknya peluk mak saya boleh bilang lah sekali ke 2 kali. Dengan ayah tak pernah. Jadi tak heran anaknya 6 bulan, 7 bulan. Tak pernah call dia nak tanya khabar ke apa ke. Tak boleh sedih kalau kita dah memang buat mak bapak kita sedih. Dibayar di dunia. Tu belum lagi di akhirat. Kamu kasar dengan mak ayah, anak kamu esok kasar dengan mak ayah. Kamu berkira dengan mak ayah, anak kamu esok berkira 2 kali ganda. Kamu tak hormat mak ayah, anak kamu akan kencing kat kepala kamu esok. Ini kekuatan tak kuat. Sebab itu kita kata, Umi kata, apa yang dilakukan oleh seorang ayah tadi, dia mendidik anaknya untuk dunia. Tapi tak sempat mendidik anaknya untuk jadi anak akhirat. Bila kita dah dapat anak jadi anak dunia, dia kejar dunia setengah mati, tapi dia lupa akhirat. Kita tidak kalau boleh anak kita jadi dua-dua, anak dunia dan anak akhirat. Ni kekuatan yang nak dibangun. Sebab itu Rasulullah dididik dalam satu ayat 2, 3, 4 perintah. Okay, supaya cepat-cepat terbina karakter. Cepat-cepat terbina sahsiah. Pertama sabarnya, kedua baiknya, ketiga memberinya dan keempat mencegah kemungkaran. Jangan buat dosa. Sabar dengan segala percubaan, dengan segala ujian, dengan segala cabaran. Siapa tak sabar dengan cabaran, maka takut tanggal daripada hamba Allah. Dia akan jadi hamba dunia dan takut jadi hamba setan. Okay? Kemudian, mari kita lihat karakter yang dibina. Yang seterusnya ialah memaafkan. Memberi kemaafan dan kelonggaran pada yang bersalah. Oh, kita kalau yang bersalah kejar sampai langit hijau. Kejar sampai lubang cacing. Okay? Memberi kemaafan kepada yang memberi kemaafan dan melonggarkan pada yang bersalah. Sebab itu contoh-contohnya akan kita dapat nanti. Kemudian maknanya Nabi melakukannya bagaimana, macam mana sabarnya Nabi dalam perjuangan perang Tabuk misalnya, dalam perang termasuklah perang Badar sekalipun. Oleh kerana itu perang pertama, maka tidak ada kemahiran, tidak ada pengalaman lagi. Maka Allah kata jalan ke, tabur je. Sebab itu kalau kita melihat, nanti kita kalau panjang umur, kita melihat apalah mukjizat-mukjizat yang ada pada Rasulullah, yang kita kata, yang sudah kita belajar ataupun kita anggap sebagai ulang kaji sempena bulan Rabiul Awal ini. InsyaAllah bulan kelahiran Rasulullah ini. Okey. Memberi kemaafan, kita paling sakit. Susahnya nak maafkan. I can forgive but cannot forget. I can forget but cannot forgive. Letih weh. Okay, kalau Nabi dididik Allah supaya kamu boleh memaafkan, bermakna dalam hati Nabi tak ada dendam. Kita ada dendam ke tak ada dendam? Tak ada dendam makna tak layak masuk syurga. Okay, tidak ada bau syurga pada orang yang di dalam hatinya menyimpan dendam. Menyimpan buruk sangka. Okay, ini dua racun-racun besar yang kadang-kadang kita tak perasan. Yang kadang-kadang kita lakukan walaupun dah belajar. Okay, kita tengok surah Al-Ma'idah ayat 13. Okay, surah Al-Ma'idah ayat 13. Apa Allah kata? Oleh itu maafkanlah mereka jika mereka bersedia untuk bertaubat. Nabi kalau ada orang salah, bukan dia terus hukum dulu, bagi bertaubat dulu. Okey, bertaubat dan janganlah dihiraukan kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Ini kalau kita ambil cerita kisah popular hamba Allah yang bulan Ramadan tapi bersama dengan isterinya. Walaupun dia tahu dia berdosa, bila jumpa Rasulullah, panjang ceritanya. Tapi akhirnya Rasulullah kata apa? Ambil kurma ni bawa balik. Contoh panjang kisah itu. Kisah katakan patutnya dah berzina. Kamu kena puasa 2 bulan berturut-turut. Kamu harus beri makan 60 pakai miskin. Kalau sebulan saja tak mampu, macam mana nak buat 2 bulan ya Rasulullah? Okey, tak payah. Macam mana saya ni yang paling miskin di kampung saya. Macam mana nak bagi 60 orang nak bagi makan? Jadi semua yang diperintahkan itu tidak mampu dilakukannya. Okeylah kalau gitu tak apa, tak payah. Ambil kurma ni balik.
Okay? Ini maknanya sekali lagi dilonggarkan, tidak terus dipegang. Sama juga yang kita cerita badui kencing di masjid, ataupun cerita seorang wanita berzina datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dihukum, tapi Nabi kata balik dulu, bersalin dulu, bagi susu anak dulu, bagi sampai dia boleh makan sampai dia 2 tahun dulu dan sebagainya. Maknanya Rasulullah berlembut di situ kerana hendak membolehkan orang-orang yang terlibat itu berjumpa namanya taubat, berubah menjadi lebih baik, tidak terus-terus menghukum, tidak terus-terus menghukum. Ini satu kekuatan. Maka sekali lagi, kalau boleh, kita sebagai hamba Allah siasat dulu, didik dulu, kita kata nasihat dulu, jadi ajar dulu sebelum kita menghukum dia sebegitu begini dan sebagainya. Okey. Kemudian mari kita melihat pula dari surah Fussilat. Fussilat ayat 34. Apa yang Allah ajarkan pada Rasulullah. Apa yang Allah pesankan pada Rasulullah. Dan juga kalau itu untuk Rasulullah, bermakna juga untuk kita. Sebab Quran itu diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan pada kita. Bermakna nasihat itu untuk Rasulullah dan untuk kita sebagai umatnya. Sebab itu pesan Rasulullah, pegang 2 benda, kamu tidak akan sesat dunia akhirat. Pegang Quran, pegang hadis. Ini kekuatan hari ini, atau bulan ini, atau minggu ini, atau sebulan ini. Tolong bangun kekuatan. Ada lagi sekurang paling sikit 2 minggu, 3 minggu. Bagaimana kita nak mengangkat diri? Aku nak belajar cari mana buku hadis. Aku nak belajar cari mana buku adab tentang Rasulullah. Okey, sebab ada banyak buku-buku yang ditulis, termasuk apa yang ditulis oleh Abu Hurairah pula, dan yang ditulis oleh Imam Bukhari khusus untuk adab-adab. Okey, adab-adab dalam yang Rasulullah paparkan untuk kita kaji, untuk kita faham dan untuk kita amalkan. Mari kita tengok tadi surah Fussilat ayat 34. Maksudnya apa? Apa pesan Allah? Okey, pertama kita kata pesan intinya ialah menolak kejahatan dengan cara yang sebaik-baiknya. Menolak kejahatan dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita ke jumpa orang jahat je letih, tengok orang lain sikit, apa nasihat ke tidak ni? Orang ni, terus hukum. Tapi kalau ayat tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu. Ini Allah didik ni. Dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik. Okay. Apabila engkau berlaku demikian. Kenapa kena buat begitu? Maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat baik. Okay. Orang kutuk kita ke, orang marah kita ke, orang maki kita ke, orang WhatsApp kita ke, orang apa lagi nak kata, membawang pasal kita. Okay. Maafkan saja, layan secara lebih baik. Engkau tahu tak dia yang kutuk engkau tadi begini, tak apa, dia tetap sahabat. Dia sahabat saya. Maka kita tidak, Rasulullah dididik oleh Allah tidak mendendam. Tidak membalas sebagai yang kita katakan seimbang. Kalau hang, kita kata, fitnah aku juga akan fitnah kamu. Tak. Rasulullah dididik jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita, ya Rabbi, orang cakap 2 patah, kita 10 patah. Okay? Sebab itu sekali lagi, kita nak bangun kekuatan. Kekuatan pertama yang yang nak angkat ialah yang susah kita nak buat. Kita kalau sekali orang tu buat meragam dengan kita, tutup kedai terus. Dia tu payah. Itu, tak boleh. Jangan. Nabi menukar yang musuh-musuh semua jadi sahabat. Apa sebab? Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia membalas kejahatan yang dengan cara yang lebih baik. Bayangkan Yahudi yang ludah dia maki hamun dia pagi petang. Pagi petang ludah dia. Okay. Tapi bila Yahudi itu sakit, dia nampak tak ada pula Yahudi yang kutuk aku ni. Mana dianya? Dia tanya pada orang-orang di sekitar. Dia sedang sakit. Kalau kita agaknya,
Bila Rasulullah sampai je, ya Rasulullah, apa khabar? Assalamualaikum, aku Muhammad. Nak datang menjenguk kamu. Kamu datang jenguk nak balas apa yang aku buat ke? Ataupun apa? Tak, aku datang untuk suap makan pada kamu. Aku datang untuk melawat kamu. Sebab aku baru dapat tahu yang kamu sakit. Bayangkan. Okay? Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Orang tu kutuk kita pagi, petang, siang, malam. Empuk kita macam-macam cara. Tapi tetap Rasulullah melayannya sebagai dengan cara yang terbaik. Sehingga Yahudi itu bukan masuk Islam kerana ilmu Islamnya. Yahudi itu masuk Islam akhirnya kerana karakter, kerana sahsiah yang Rasulullah tunjukkan. Walaupun dia kutuk dah 4 guni, dah 5 guni dah. Tapi Rasulullah memaafkan, datang berkunjung ketika sakit. Ini contoh-contoh. Ada banyak contoh-contoh lain sebenarnya. Okay, ia nak menunjukkan bahawa siapa yang balas baik, siapa yang balas baik kepada kejahatan, Allah tukar semua musuh jadi sahabat. Ini kekuatan-kekuatan bagaimana cara Allah mendidik. Kita nak didik diri kita macam mana. Kalau anak tak dendam dengan kita macam mana, tak mengamuk dengan orang macam mana. Kita sepak sikit, kita tendang terus. Orang tu pijak kaki sikit, kita terus baling kakinya. Oh, jangan begitu. Okay? Ada pula mak-mak kata, kalau dia tumbuk hang, tumbuk dia balik. Wah, jangan. Dulu-dulu kita boleh buat sebab belum ada ilmu. Sekarang jangan. Kalau kita kata, okey, semalam dia tumbuk saya, pergi hari ni bagi kuih kat dia. Terima kasih banyak kerana semalam awak tumbuk saya kan. Sekarang saya nak jadi sahabat dengan awak. Okey tak? Tak ada peperangan. Tak ada musuh kita jadinya. Semua ke mana pergi bahagia. Okey? Kemudian itu di antara yang cara didikannya. Kemudian kita kata, kita melihat dari surah Al-Imran. Okay? Melihat dari surah Al-Imran ayat 134. 134 ini ada kaitannya dengan menahan marah. Menahan marah dan memaafkan orang lain. Memaafkan ni sangat besar dimasukkan. Masukkan Allah ke dalam jasad, ke dalam jiwa, ke dalam minda, ke dalam karakter Rasulullah. Berapa kali dah kita jumpa memaafkan. Membalas kejahatan dengan cara yang lebih baik. Itu tujuannya memaaf lah tu. Kalau kita tak boleh maaf orang, macam mana buat baik dengan orang? Betul? Okey, kemudian kita tengok surah tadi, surah Al-Imran ayat 134. Apa maksudnya? Dan orang-orang yang menahan kemarahan. Orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah Allah mengasihi, okey, orang-orang yang buat perkara-perkara yang baik. Macam mana Allah didik? Bagi tahu dulu. Kamu gini. Okay? Kalau kamu marah, tolong jaga. Kamu memang ada marah sebab kamu ada setannya. Semua orang boleh marah. Walaupun semua orang tak... Kata je semua orang boleh marah, semua orang boleh baik. Tak gak. Kadang dia marah pagi, petang, siang, malam. Tak jumpa baiknya. Okay? Kadang jumpa baik tapi tak marah pula. Susah juga. Okay? Maka sekali lagi diingatkan bahawa pertama, tahan marah kamu. Sebab itu Nabi kalau marah dia tak bercakap. Telinganya merah, mukanya merah. Nak menahan marah tu. Kita jangan terjentik sikit, pong. Okay? Kita mengaku mengikut Rasulullah. Tapi ada tak karakter-karakter ini dengan kita? Sebab itu kalau boleh semua keluarga Sembang Petang harus mampu mengangkat karakter-karakter ini menjadi karakter diri sendiri. Menjadi karakter, jadi tak jadi nombor 10 tapi we start. Kita mula buat, tahan marah, bawa minum, bawa makan, insya-Allah. Contoh ada banyak caranya, duduklah, apalah, mandilah, solat 2 rakaat, ambil uduk ke, pergi tempat lain ke, pergi tengok air lah, pergi tengok ikan lah. Okay, macam bagai kaedah digunakan untuk menahan marah. Jangan bila marah hentak meja pecah. Kan marah hentak pintu pecah. Hentak cermin pecah. Lepas tu siapa nak repair? Okay? Sebab itu kisah seorang bapa yang dapat anak yang pandai barat. Apa dia buat? Dia beli paku banyak-banyak, dia beli papan sekeping. Okay? Dia pesan ke anak dia, kamu ambil paku ni, kalau kamu marah, kamu paku ni pada papan ini. Okey, sampai pakunya habis. Papan tu sudah dibubuh, dipaku oleh anaknya. Hingga anaknya berubah sudah jadi tidak pemarah lagi.
Setelah habis semua paku tu dipasangkan, maka ayahnya kata apa? Cabut balik. Cabut balik paku tu. Anak pun ikut. Sebab dia jadi baik dah. Anak ikut cabut paku tu. Bila dah dicabut, ayah pegang papan, angkat papan, tengok apa yang tinggal. Apa yang tinggal pada papan ini, kata ayahnya. Pastilah lubang. Bekas-bekas lubang paku. Okay? Apa yang ditafsirkan oleh ayahnya? Inilah sebabnya kalau kamu marah-marah, kamu mengamuk-mengamuk dengan orang, walaupun kamu dah minta maaf, tetapi kesan-kesan ni ada. Okay? Kesan-kesan marah kamu ni ada lagi. Sebab itu kalau boleh jangan lagi jadi pemarah. Jangan lagi baran. Jangan lagi empuk sana empuk sini. Jangan lagi baling sana baling sini. Ni maka pesan Allah. Dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dia sendiri tahan. Okay? Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Kalau tak boleh maaf kesalahan orang, agak-agak boleh menahan marah tak? Ni dua, bagaimana Allah gandingkan dua karakter ni. Okay, macam mana Allah gandingkan? Jangan marah, kemudian maafkan kesalahan. Kalau nak jangan marah, belajarlah untuk memaafkan. Tak adalah ngamuk. Okay? Dipesan pula, diasuh. Allah sangat mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Bermakna memaafkan itu sangatlah baik dan menahan kemarahan itu sangatlah baik. Kita yang masalah besarnya walaupun dah solat, bertahun-tahun dah pergi Mekah petang-panting buat umrah, marahnya masih sampai telinga. Jangan salah sikit. Maka mari kita sama-sama melihat bagaimana nasihat-nasihat Al-Quran untuk membolehkan Rasulullah memiliki karakter-karakter yang sangat hebat. Jaga marah kamu, tahan marah kamu, tolong maafkan kesalahan orang kerana Allah sedang dengan orang-orang yang buat begitu. Kemudian last one, agaknya sebelum dekat azan ni, surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 12. Allah mendidik Rasulullah, jangan berburuk sangka, tidak mengintip keburukan orang dan jangan mengumpat sekaligus 3. Tak intip orang, pertama tak buruk sangka. Kita buruk sangka baru kita nak tengok apa yang dia buat sebenarnya. Sebab sudah mula dengan buruk sangka. Dan buruk sangka itu akhirnya kita membuat kita ngumpat. Dia tu memang noneng-noneng. Nampaknya begitu-begitu, nampaknya begini-begini. Gabung 3. Pertama buruk sangka, kedua mengintip, ketiga mengumpat. Maka sekali lagi, mari kita nak melihat kaedah macam mana Allah didik Rasulullah. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangka, sangkaan-sangkaan. Jangan buruk sangka, supaya kamu tidak menyangka sangkaan-sangkaan yang dilarang, sangkaan-sangkaan yang buruk. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Sebab itu Nabi, orang yang dah mengaku berdosa pun, ada seorang lelaki mengaku, ya Rasulullah, tolong hukum aku kerana aku sudah berzina. Betul ke? Betul. Ya Allah, kamu mabuk kot? Tak. Saya tak mabuk. Dipanggil sahabat, semak bau mulutnya. Orang ni mabuk ke tak? Kamu ni tak perasan kot. Kamu ni, akhirnya kamu ni gila kot? Tak gila juga. Artinya Nabi berbaik sangka, walaupun orang tu sudah mengaku dia bersalah. Nak jaga baik sangka ni tadi. Disiasat lagi, betul ke tak? Kamu ni salah cakap kot. Kamu tadi minum benda-benda tak cantik kot sampai otak kamu fikir begitu. Ataupun kamu bermimpi kot. Benar ke benda dah berlaku? Dah berlaku. Artinya Nabi meneroka ataupun kita kata memberikan pengesahan-pengesahan yang menidakkan supaya tidak buruk sangka. Maka sekali lagi bersama-sama kita petang ini, supaya kita benar-benar merasakan bahawa apa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah adalah diajarkan juga kepada kita. Kalau 4-5 hubungan perkara-perkara yang kita sudah sebutkan tadi dapat kita
buang dari diri kita, maka tahun ini merupakan tahun paling hebat untuk kita berubah. Mudah-mudahan jika kita dijemput Allah, berjumpa Allah tahun ini, kita sudah belajar untuk namanya taubat, kita sudah belajar untuk namanya berubah, dan yang penting kita sudah belajar berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jauhkan akhlak yang buruk dari aku, ya Allah, baikkan tubuh aku dan baikkan juga budi pekerti aku.